Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, dapat kita meneruskan lagi pembelajaran kita, ya, bersambung lagi, ya, sesi PDPR kita ini. Jadi kita teruskanlah pembelajaran kita seboleh yang mungkin lah. Okay, kita pada pertemuan kali ini akan membicarakan, akan membahaskan tajuk yang terakhir di dalam kitab Soraf kita ni, ya. Alhamdulillah, kita dah sampai kepada tajuk yang terakhir, ya. Tajuk yang Al-Mamnu' Minas Sarfi, ya. Tajuk-tajuk yang sebelum ni kita dah bahaskan, ya. Moga kalau ada yang tak faham tu boleh rujuk kembali video ataupun boleh juga carilah maklumat-maklumat tambahan, ya, untuk meningkatkan lagi kefahaman, ya. Untuk tajuk kali ini, Mamnu' Minas Sarf, ya. Satu tajuk, satu topik yang baru. Ya, apakah yang dibahaskan di dalam tajuk ini? Al-Mamnu'. Apa maksud Al-Mamnu'? Mamnu' ini maksudnya terhalang, dihalang. Maksudnya dia tidak boleh menerima minas sarfi, daripada saraf, ya. Dalam kitab ini, dalam ilmu bahasa Arab, lughah ini, saraf ini dia main peranan untuk penentuan baris-barisnya, kan. Yang ini, tajuk ini membicarakan kalimah-kalimah yang terhalang daripada saraf. Kalau ikut norma asalnya bagi saraf ni, dalam ilmu saraf, penentuan dia yang bernormal, dia contoh pada majrur, hukum dia, kan. Majrur selalunya bil kasrah. Bila sebut majrur mestilah dia kasrah. Normal dia tu, kebiasaan dia dengan baris bawah. Tapi dalam tajuk ini membicarakan tentang kalimah-kalimah yang dia terhalang daripada saraf. Dia tak boleh terima baris bawah. Sebab itulah dia nama dia Mamnu' Minas Saraf, ya. Kita lihat ta'rif dia. Tengok ta'rif dia, apakah yang dimaksudkan dengan Mamnu' Minas Saraf ini, ya. Ia adalah al-ismul al-mu'rabu, ya. Dia adalah isim yang mu'rab. Mu'rab yang boleh diolah-olah, itu yang boleh berubah-ubah. I'rab dia tu sama ada dia yang boleh terima marfu', mansub, dia bukan yang mabni tu, ya. Mabni dia kekal, dia tak kira dia duduk mana-mana pun dalam ayat, dia kekal, dia tak berubah, tu mabni. Mu'rab yang boleh di i'rab, dia boleh berubah. Duduk kat sini dia jadi marfu', duduk kat sini pula dia jadi mansub, duduk sini pula jadi majrur, begitu. Tu isim mu'rab allazi la yadkhuluhu, yang tidak masuk padanya, tidak masuk kepada isim-isim yang dalam mamnu' minas sarf ini tanwinat tamkin. Dia tidak masuk tanwin, hukum baris tanwin, wujud huruf kalimah, huruf yang hujung tu lah, dia tak boleh terima tanwin. Maksudnya perkataan ni dia tak adalah yang hujung dia bunyi dia an, in, un tu tak ada, dia tidak menerima tanwin. Wa yajurru bil fathati, ya, dan dia hukum dia majrur dengan fathah. Itu saya sebut tadi, niyabatan anil kasrati, ya, menggantikan daripada kasrah. Maksudnya bila dia berduduk pada tempat yang majrur, dia tidak majrur dengan kasrah, dia majrur dengan fathah, majrur dengan baris atas, sebab dia terhalang pada saraf. Adalah sebab-sebab tertentu dia tu. Dia itu yang dimaksudkan dengan mamnu' minas saraf. Dia isim mu'rab yang tidak menerima tanwin dan dia majrur dengan fathah. Itu dia. Ini dua point nak cerita tentang mamnu' minas saraf ni. Okey. So dalam tajuk ini kita akan membicarakan, kita akan ceritakan tentang apakah dia kalimah-kalimah yang termasuk di dalam mamnu' minas saraf ini, ya. Dibahagikan dekat sini ada beberapa. Kita lihat dulu yang pertama. Kategori yang pertama dia termasuk daripada al-alam. Al-alamu, ya, bukan alam, alam semula jadi, bukan. Ini alam, alamun. Maksud dia lebih kita kata nama khas. Ataupun alam ni nama orang lah, mudah. Dia nama-nama yang dah khusus. Nama orang ke, nama haiwan ke, ada bagi nama kat haiwan, comot, comel ke tu ke, ataupun nama tempat dan sebagainya, nama-nama benda. Itu dia sebut al-alam. Yang ni
Kategori pertama ini al-alam mamnu' minas saraf. Kategori yang alam yang termasuk dalam mamnu' minas saraf. Ada beberapa jenis, ada 7 jenis. Jenis dia ada 7. Yang pertama al-alam al-ajamiyu. Nama ajam, nama orang yang bukan Arab. Apa-apa nama yang bukan Arab maka dia termasuk dalam mamnu' minas saraf. Dia tidak boleh terima tanwin dan dia majrur dengan fathah. Maksudnya kita takkan jumpa kalimah-kalimah isim alam yang nama ajam ini dia berbaris bawah. Apa dia contoh dia, tengok Ibrahim, Ismail. Ni Ibrahim dia tinggal alif ni kan. Ibrahim, Ismail, Michael. Nama bukan nama Arab lah, Michael. London, nama tempat bukan nama tempat Arab lah. London, Palestine, Israel, Oktober. Ni nama bulan, November, nama bulan. So sini semua ini contoh-contoh ni kalau ada dalam Quran kan, nama-nama Nabi ada dalam Al-Quran kan, cuba cari. Ibrahim, Ismail ni, adakah yang perkataan-perkataan ini yang berbaris bawah? Dia takkan jumpa. Kita takkan jumpa waqala Ibrahim, itu Ibrahim apa nama? Fi Ibrahimi ke, tak ada. Takkan jumpa Ibrahimi ataupun Ismaili, tak ada. Yang ada Ibrahima ataupun Ibrahimu, Ismaila ataupun Ismailu. Tanwin pun kita takkan jumpa Ibrahiman, Ibrahimin, tak akan jumpa ya. Sebab dia mamnu' minas saraf. Dia hanya ada majrur dengan fathah. Bila dia duduk tempat apa namanya kasrah majrur, maka dia akan majrur dengan fathah. Contoh marartu bi Ibrahim. Saya berjalan bersama Ibrahim. So marartu bi Ibrahima. Dia tak boleh jadi marartu bi Ibrahimi. Begitulah juga apa-apa lagi nama orang Melayu ke, Awang ke, Kemboja ke, Tuah ke. Itu semua mamnu' minas saraf. Kalau dia duduk tempat yang majrur, dia tak boleh tuah contoh, tak boleh tuahi. Dan kalau tuaha kena bagi atas. Disebab alam ajami. Nama bukan orang, bukan nama Arab. Itu yang pertama. Yang kedua, al-alam, nama al-muntahi bitta marbutah. Nama yang berakhir, yang hujung dia ada ta marbutah. Tak kisahlah nama lelaki ataupun nama perempuan, mana-mana nama yang ada hujungnya ta marbutah, maka dia mamnu' minas saraf. Contoh dia Muawiyah. Muawiyata ataupun Muawiyatu sahaja. Tak ada Muawiyati. Muawiyah, nama sahabat kan. Hamzah, Hamzata ataupun Hamzatu. Hamzah, nama bapa saudara Nabi pun Hamzah kan. Lagi apa? Talhah. Ni semua. Fatimah, nama perempuan pun sama. Fatimah. Yang ni Muawiyah, Hamzah, Talhah ni nama lelaki ni. Walaupun dia ada tamar butah hujung kan. Fatimah, Aisyah, nama tempat Jeddah, Jeddah kat Arab Saudi tu kan. Dia tak boleh Jeddati ya. Zahabtu ila Jeddati. Saya pergi ke Jeddah, tak boleh Jeddatah. Makkah. Makkah pun termasuk isim alam yang muntahi bitamarbutah, dia mamnu' minas saraf. Tak bolehlah kata zahabtu ila Makkati. Tak akan jumpa. Dia Makkatu dengan Makkata sahaja. Okey. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-alam al-mu'annas. Nama bagi orang perempuan. Nama orang perempuan termasuk mamnu' minas saraf. Su'ad, nama yang Arab lah. Nama yang bukan Arab tadi dah masuk pada alam ajami ni tadi. Melati ke, Kemboja ke, Cepaka ke. Itu nama bukan Arab. Termasuk juga mamnu' minas saraf, tapi kategori alam ajami. Ini nama perempuan. Nama mu'annas yang Arab punya, yang Su'ad, contoh dia Zainab, Kausar, Maryam, Asma. Ni nama perempuan yang mamnu' minas saraf. Okay. Yang keempat, al-alam al-murakkab tarkiban mazjiyan. Alam nama yang murakkab, yang terbina dia tarkiban, dia bergabung mazjiyan, yang bercampur. Dia satu kata nama yang asalnya dua perkataan yang berbeza digabungkan jadi satu kata nama. Nama-nama tempat lah selalunya.
Kuala Lumpur kan. Suatu dia dua perkataan tu. Kuala benda lain, Lumpur benda lain kan. Tapi bila digabung kan jadi satu alam, nama tempat yang khusus. Tu orang panggil alam murakkab tarkiban masjidan. Satu alam yang kata nama yang digabungkan masjidan secara campur. Kuala dengan Lumpur, dua benda yang berbeza. Bila gabung Kuala Lumpur, faham. Oh, nama tempat ibu negara Malaysia, Kuala Lumpur. Lagi Sabak Bernam, Sabak lain, Bernam lain, gabung Sabak Bernam. Oh, tahu nama tempat dekat Selangor. Hadrah Maut, Hadrah lain, Maut lain. Kalau Hadrah hadir lah, Maut mati. Hadir kematian, bukan maksud dia nama tempat. Nama Hadramaut ni nama tempat dekat Yaman. Hadramaut nama sebuah bandar di Yaman. Hadramaut. Lagi New York. New lain, York lain, gabung New York. Tahu. Bandar New York dekat Amerika. Itu nama alam murakkab yang mamnu' minas saraf. Okay. Yang kelima, Al-alam al-muntahi bi alif nun. Nama yang berakhir dengan hujung dia ada alif nun. Bukanlah alif nun yang menunjukkan kepada dua tu. Kitabun, satu kitab. Dua kitab, kitabani. Bukan yang tambah alif nun yang menunjukkan dua. Tak, ini dia alif nun bagi nama orang yang hujung dia alif nun. Tapi tidak menunjukkan dua. Contoh, Usman. Bukan nak kata Usman ada alif nun hujung ni. Maksudnya dua orang lah ni. Usman dua orang lah ni. Tidak. Ni Usman seorang saja tapi hujung dia ada alif nun. Dia termasuk pada mamnu' minas saraf yang al-muntahi bil alif nun. Usman, Affan, Marwan, Imran, Safwan. Itu semua. Semua hujung dia tu alif dengan nun. Semua dia akan termasuk bawah mamnu' minas saraf. So tak akan jumpalah yang apa namanya, kalau kita selalu baca hadis lah, siapa selalu baca hadis kan ada nama sahabat perawi dia kan, an kan selalu an Abi Bakrin, an Abi Hurairata, Abi kan, selalu Abi sudah ada baris bawah dah tu, sebab an tu huruf jar. Tapi kalau cuba kita perhatikan, kalau nama Osman macam mana, an Usman ibn Affan, Usmana, dia takkan jadi Osmani kan. Sama dengan yang lain, nombor dua ni kan, nama Aisyah ni kan, selalu ada hadis an Aisyah radhiyallahu anha. Cuba perhatikan, dia tak akan tulis an Aisyati, sebab Aisyah ni dia mamnu' minas saraf. Walaupun depan dia ada an huruf jar, dia majrur bil fathah. Dan yang ketujuh, yang terakhir, al-alam ala waznil fu'al. Yang nombor 6 dulu. Al-alam ala wazni fa'il. Nama-nama yang dia perkataan tu daripada wazan fa'il. Ini kena hafal wazan fa'il. Contoh-contoh nama Ahmad. Ahmad ni asal wazan fa'il dia af'al. Af'al, maka wujudlah nama dia Ahmad. Tengok af'al tu apa dia? Af'al tu sirah mubalaghah. Tengok balik tajuk-tajuk kita yang sebelum ini kan. So, af'al maksudnya yang terlebih. Ahmad. Asal perkataan Hamidah. Hamidah tu maksudnya puji. Bila guna wazan Ahmad menunjukkan sirah mubalaghah yang lebih. Jadi af'al jadi Hamidah jadi Ahmad yang terpuji. Itulah salah satu juga nama Nabi kita juga Muhammad, dan juga ada juga disebut Ahmad. Ahmad juga antara nama Nabi kita. Muhammad pun dia, Ahmad pun dia. Maksudnya yang terpuji. Ahmad. So dia jadi Ahmada ataupun Ahmadu. Tak boleh Ahmadi. Ashraf. Ashraf pun sama. Atau wazan af'al. Yazid. Yazid ni atau wazan yaf'ilu. Dia adalah kaedah dia. Asal dia Yazidu. Tapi dia jadi Yazidu. Jadi daripada wazan yaf'ilu. Itu yang keenam. Nama-nama yang berasal daripada wazan fa'il. Okay. Dan yang ketujuh, al-alam ala wazni fu'al. Nama yang atas wazan fu'al. Atas wazan fu'al. Umar. Kan? Umar kan? Fu'al. Umar. Zuhal. Nama planet. Zuhal. Hubal. Juha. Ini semua nama-nama yang guna wazan fu'al kan. Kalau wajib baca hadis pun selalu kita jumpa an Umara ibn al-Khattab. Dia bukan an Umari. Hadis kan. An Umar. Al-Umara. Okay. Itu dia. 7 kategori, 7 jenis yang mana dia mamnu' minas saraf dalam kategori al-alamu. Kata nama yang khusus. Okay. Kategori yang kedua, mamnu' minas saraf daripada
as-sifat. Daripada sifat. Yang tadi alam. Yang ni pula sifat. Yang mamnu' min as-sarf ada 4 jenis. Jenis yang pertama yang sifat yang menggunakan wazan fa'lan. Tengok balik tajuk kita yang sebelum ni, ada tajuk kita sifah musyabahah. Ulang kaji balik situ kan. Ada salah satu daripada wazan untuk sifat musyabahah ni adalah wazan fa'lan untuk yang muzakkarnya. Untuk yang muannas dia atau wazan fa'la. Yang fa'la, sifat fa'lan, fa'la. Contoh atsyan untuk muzakkar. Sifat dia untuk yang muzakkar kita pakai atsyan. Untuk muannas pakai atsya. Maksud apa? Atsyan, atsya dahaga. Sifat dahaga. Tu yang kita sifat tadi. So dia atsyanu ataupun atsyana. Dia tak ada atsyani. Kalau yang muannas punya atsya. Tak nampak lah sebab ujung dia kan alif. Apa ni orang panggil alif mamdudah ni kan, alif maksurah. Tak nampak lah ujung dia. Kalau ikutnya, kalau nak i'rab dia takdir lah. Tu tak, tu cerita jauh tu. Yang kedua ghadban. Muannas dia ghadba. Sifat marah. Dham'an. Dia punya muannas dia dham'a. Seerti dengan atsyan yang tadi. Haus, dahaga juga. Dham'an maksudnya dahaga, haus. Farhan. Muannas dia farha. Sifat gembira. Itu yang pertama. Guna wazan fa'lan dengan fa'la. Yang kedua, sifat yang guna wazan af'al. Dia lain dengan yang atas ni, Ahmad, Ashraf ni tadi, dia alam. Wazan fi'il. Ini wazan untuk sifat. Dia kadang-kadang satu bentuk tu kadang ada wazan untuk fi'il lah, ada wazan untuk isim lah, ada wazan untuk sifat. Macam-macam af'al. Yang mana sifat ini af'al yang dia punya muannas dia apa nama tadi, fa'la. Ni untuk macam warna-warna yang kita belajar tajuk yang sebelum ni kan. Aswad. Aswad ni asal dia punya perkataan dia, wazan dia af'al kan. Aswad af'al. Yang mana dia punya muannas dia sauda. Habbatus sauda kan, itu sauda. Tu dia muannas lah. Habbatun tun kan dah muannas kan. So ni aswad muzakkar. Abyad. Abyad putih. Sifat apa? Sini aswad sifat hitam. Abyad sifat putih. Altaf. Altaf sifat lembut. Itulah semuanya. Ahmar, ajmal, ajal. Ni semua atau sifat atau wazan af'al. Yang ketiga, asma'ul adad. Nama-nama bilangan 1 sampai 10 ala wazni fu'alun atau maf'alun. Dia menunjuk kepada bilangan yang mana antara 1 sampai 10 yang menggunakan wazan fu'al dengan maf'al. Ni kan. Contoh yang pertama 1 wahidun. Wahidun, tapi dia guna wazan fu'al dengan maf'al. Jadi wahidun jadi guna wazan fu'al jadi uhadun. Asal ahadun kan. Wahidun, ahadun jadi uhadun. Maksudnya tunggal. Tunggal gitu kan. Ahadun 1. Uhadun tunggal itu kan. Mauhadun 1-1. Dia macam itulah maksud dia lebih kurang. Fu'al, maf'al. Uhad, mauhad. Yang kedua isnani. 2 isnani. Tapi bila guna wazan fu'al, suna'un. Suna'un ni berdua. Maksudnya berpasangan. Suna'un berpasangan. Gitu. Suna'un. Wazan maf'al pula masna. 2-2. 2-2. Mauhad 1-1. Masna 2-2. Dan yang ketiga salasah. Wazan fu'al dia jadi sulasun. Yang tadi uhad tunggal, suna'un berpasangan, sulasun bertiga lah. Dia bertiga. Jadi maslas. Maslas. Tiga. Kan? Tiga. Itu wazan maf'alun. Okey. Mana-mana kalau dia guna wazan ni, maka dia uhadun ataupun uhada. Dia tak ada uhadi dan seterusnya. Dan yang terakhir, yang keempat, sifat bagi wazan sifat untuk sifat ni mamnu' min as-sarf yang menggunakan wazan fu'al. Ni pun beza juga. Yang tadi ni, yang atas tadi nombor 7 benda alam. Ini alam untuk nama orang atau wazan fu'al. Umar Zuhal nama. Tu nama, yang ni sifat. Untuk sifat fu'al hanya ada satu sahaja, tak ada perkataan yang lain, iaitu perkataan ukhar. Ukhar ini adalah jamak kepada ukhra. Ukhra tu tunggal dia, maksud ukhar.
yang lain. Bila sebut ukhar, dan lain-lain lagi. Dan lain-lain. Selalu dalam bahasa Melayu dan lain-lain. So ukhar. Inilah sifat apa? Sifat lain-lain. Itu satu je perkataan yang dia sifat yang guna wazan fu'al, iaitu ukhar, tak ada yang lain. So hafal je lah perkataan tu bila jumpa ukhar. So ni sifat yang mamnu' minas saraf. Ukharu atau ukhara saja, tak ada ukharin. Okey, itu yang sifat. Okey, kategori yang ketiga pula adalah sirah muntahal jumu'. Sirah muntahal jumu'. Ini cerita tentang sirah bentuk yang menunjukkan kepada jamak, ya, untuk li jam'i taksir, untuk jamak taksir, ya. Dia bentuk yang huruf pertama, huruf kedua, kemudian huruf ketiga adalah huruf alif. Huruf pertama, huruf kedua ini baris atas, huruf pertama baris atas, huruf kedua baris atas, huruf ketiga adalah alif, alif yang mati. Kemudian ada huruf yang keempat dia tu baris bawah, lepas tu huruf kelima. Huruf kelima ni lah dia punya yang dia tak boleh terima baris bawah. Dia ada baris depan dengan baris atas. Bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua lebih kurang sama, cuma ada ya saja sebelum akhir, kan. Huruf pertama baris atas, huruf kedua baris atas, kemudian huruf ketiga alif, kemudian huruf keempat baris bawah, kemudian ada ya yang sukun, kemudian baru huruf yang terakhir. Okey. Tengok contoh dia, misalnya masajid. Masajid guna wazan yang pertama ni. Dia tak ada ya, kan. Dia menunjukkan sirah muntahal jumu', bentuk yang jamak untuk jamak taksir, kan. Asal perkataan ni masjid. Masjid lah, yang kita tahu masjid tempat solat tu. Satu masjid, masjidun. Dua buah masjid, masjidani. Banyak masjid, masjid-masjid. Dia tak jadi masjiduna. Dia bukan, itu jamak muzakkar salim, bukan. Bila sebut masjid, dia guna jamak taksir. Bentuk dia bentuk sirah muntahal jumu'. Jadi masajid. So dia tak boleh terima masajidi. Sama ada dia masajidu ataupun masajida, ya. Masajid, kan. Huruf pertama baris atas, huruf kedua baris atas, kemudian ada alif, kemudian huruf keempat baris bawah. Huruf itu huruf yang terakhir. Okey. Masjid. Okey, yang kedua, contoh kedua, satair. Satairun atau sataira, kan. Asal perkataan sitrun, sitarun, sitar. Sitar maksudnya langsir. Satu langsir, sitarun. Dua buah langsir, sitaroni. Banyak langsir, satair. Bukan sate. Dia guna wazan yang pertama juga. Yang ketiga, madaris. Madarisun. Guna wazan yang pertama ni juga. Asal perkataan, madrasah. Sekolah. Sekolah, kan. Satu buah sekolah, madrasatun. Dua buah sekolah, madrasatani. Madrasatani. Jamak dia guna sirah muntahal jumu' jadi madaris. Banyak-banyak sekolah. Gitulah juga ma'alim, gitu juga. Asafir. Asafir guna ni wazan yang kedua ni, ada ya sebelum akhir. Asal perkataan usfur. Seekor burung merpati, seekor burung merpati, usfurun. Dua ekor, usfurani. Dua ekor burung merpati. Banyak burung merpati, asafirun. Itu asafirun. Yang ke ni tamasil. Tamasilun. Asal timsalun. Satu patung, anak patung. Satu anak patung, timsalun. Dua anak patung, timsalani. Timsalani. Timsalani, dua anak patung. Banyak anak patung, tamasil. Tamasilun. Yang terakhir, mafatih. Mafatih, kunci. Satu kunci, miftahun. Miftahun, satu kunci. Dua buah kunci, miftahani. Dan banyak kunci, mafatih. Kan? Itu dia yang untuk yang ketiga, sirah muntahal jumu', ya. Yang keempat, nak biar ni. Yang keempat, ismul muntaha bil alifit ta'nis al-maqsurah az-zaidah. Ya, isim yang berakhir dengan huruf alif ta'nis. Alif ta'nis, alif yang ada huruf ya, lepas tu huruf alif kecil dalam ya, tak ada titik tu. Itu maksud alif ta'nis maqsurah az-zaidah, yang tambahan. Dia bukan yang asal. Dia tambahan saja. Ni banyak kepada nama-nama perempuan lah. Inilah perkataan-perkataan dia. Tak banyak pun perkataan yang ada isim yang berakhir dengan alif ta'nis maqsurah. Bentuk-bentuk macam ni. Yang ujung dia
apa namanya, ya tak ada titik. Dia alif kecil tu. Kita panggil alif taknis maksurah. Okay. Contoh dia Salwa, nama-nama orang lah ni. Laila, Lubna, Zikra, Barada, Baroda, Baroda. Macam nama kedai, Ketul Intan kan. Da'wa, Qatla, Jurha, Uzma, Kubra, Dunya, Ulya. Ni semua isim muntahi bi alif taknis al-maqsurah. Ni bentuk dia. Dia ada tiga huruf pertama, lepas tu huruf keempat ya alif maqsurah ini. Okey. Dan yang kelima al-ismu al-muntahi bi alif taknis al-maqsurah al-mamdudah. Okey. Yang atas yang keempat ni nama dia alif taknis maqsurah zaidah. Bentuk ya tak ada titik. Yang kedua ni pula alif taknis maqsurah mamdudah. Yang mamdudah ni pula yang ujung dia alif hamzah. Huruf pertama, huruf dua, huruf ketiga, kemudian alif hamzah. Contoh fuqara. Asal perkataan faqirun misalnya kan, fakir, miskin, ramai, banyak orang fakir, fuqara. Fuqara. Lagi sahra. Sahra, padang pasir. Hamra, kemerahan. Kurama, kemuliaan. Suada, kebahagiaan. Yang mana asal perkataan dia tak ada alif hamzah ni, tapi bila bentuk alif tak ni muntahi dengan ni alif tak ni maksurah ni, dia jadi mamnu saraf kan. Sebab tu disebutkan sini point bawah ni, in kanat al hamzatu asliyatan aw munqalibatan anil aslin. In kanat, jika al hamzatu, hamzah ni lah, hamzah yang kat ujung ni, alif hamzah ni point untuk yang ke nombor 5 ni. Jika hamzah yang ada di hujung ni kalimah tu, alif hamzah ni asliyatan, adalah yang asal, yang asli, yang bukan yang tambahan, au munqalibatin, ataupun yang dipinda, an aslin, daripada yang asli. Maksudnya dia benda tu asli, dia tak boleh dibuang. Kalau dibuang, dia jadi perkataan tu lain terus, dia bukan perkataan yang asal, dia bukan maksud dia. Sarafat al-kalimah, maka kalimah itu disorafkan. Maksudnya dia boleh terima tanwin dan dia boleh dia majrur dengan kasrah. Contoh perkataan dia a'daun. Dia terima tanwin ni, dia a'daun, kemudian boleh a'dai, sebab ini memang asal perkataan dia. Alif dengan hamzah ni dia bukan tambahan, so dia disorafkan, dia boleh terima tanwin dan dia majrur dengan baris bawah. Daun, kalau kita buat alif hamzah ni, dia jadi a'da je. A'da tu bukan maksud dia, a'daun ni maksud dia musuh. Kalau buang alif hamzah ni, a'da, tak jadi, dia bukan maksud musuh. Begitu juga daun, daun, ubat. Kalau buang alif, buang hamzah jadi da je. So dia terus tak ada makna kan. Dia memang huruf asal bagi perkataan tu. Lagi binaun, binaan. Kalau buang alif hamzah jadi bina. Bina apa? Ba dengan bun, ba dengan nun saja, macam jadi bin saja. So dia lari maksud dia. So ini huruf asal dia. Alif dengan hamzah ni adalah huruf asal dia, maka dia boleh ditasrifkan. Lain dengan yang contoh atas ni tadi kan. Bila sebut fuqara, kalau buang alif dengan hamzah, dia jadi faqura. Asal perkataan faqura, fi'il itu menunjukkan orang yang fakir kan. Sahraun, buang alif, buang hamzah ni pun jadi masih perkataan sahrun, masih bermaksud padang pasir. Hamra, kemerahan, buang alif, buang hamzah jadi hamrun, merah. Masih maksud dia boleh terima maksud dia. Kurama, buang alif hamzah jadi apa? Karomin, karuma, masih boleh maksud dia mulia. Begitu juga suada, buang alif hamzah boleh sauda, maksud dia bahagia. So kena tengok, kena bezakan yang mana alif hamzah yang asal, yang mana alif hamzah yang tak alif taknis maksurah al-mamdudah. Okey, wallahu a'lam bissawab. Okey, tamatlah sudah kita punya perbicaraan tentang apa namanya, topik dalam
dalam soraf ini ya. Moga-moga ia dapat memberikan manfaat, boleh datangkan kefahaman. So selepas ini minggu-minggu yang akan datang kita fokus pula kepada Nahu ya, pada kitab Nahu pula. Kitab Saraf ni kita dah khatam dah, alhamdulillah selesai dah. Kalau ada apa-apa yang tak faham, boleh tanya ya. Yang ni kita selesai dah. Selepas ni kita lebih fokus pada Nahu, yang mana tajuknya lebih banyak daripada Saraf. Okey, sekian saja untuk kali ini. Moga bertemu di pertemuan yang akan datang. So, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.